Seperti mana yang kita sedia maklum, Perlembagaan Persekutuan, artikel ataupun perkara 4 Perlembagaan Persekutuan jelas menunjukkan bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan undang-undang yang paling utama di negara kita. Dengan lain perkataan, dasar-dasar perundangan dan sebagainya adalah seperti mana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam konteks ini, Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menyatakan secara jelas bahawa mahkamah-mahkamah syariah ini dan undang-undang syariah serta segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam adalah terletak di dalam bidang kuasa negeri. Yang ini disebut sebagai senarai negeri, seperti mana yang termaktub dalam jadual yang ke-9 senarai yang kedua Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan ini, maka mahkamah syariah jelas diletakkan dalam kuasa negeri dan diletak dan memainkan peranan dalam memastikan semua undang-undang syariah dilaksanakan secara adil di negeri-negeri, di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Jadi apa jua sistem kehakiman yang diwujudkan, termasuklah mahkamah syariah, sudah tentu tujuan dan peranan yang paling utama penubuhan mahkamah syariah ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan keadilan itu dilaksanakan. Allah SWT menyebut di dalam surah An-Nisa ayat ke-135, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Sekiranya orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu menuruti hawa nafsu agar kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutar balikkan keterangan atau enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan dan puan penonton FB Live yang dikasihi sekalian, berdasarkan surah An-Nisa ayat 135 ini jelas menunjukkan kepada kita semua, dan saya hendak mengingati bahawa suruhan dalam surah An-Nisa ayat 135 ini untuk kita semua melakukan keadilan, bukan sahaja kepada hakim-hakim mahkamah syariah yang dilantik menjadi hakim-hakim di mahkamah syariah. Hakim-hakim yang dilantik sudah tentu menjadi kewajipan kepada mereka untuk menegakkan keadilan. Tetapi maksud ayat di dalam surah An-Nisa 135 tadi adalah lebih luas. Ianya bukan satu arahan dan tuntutan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman di kalangan para hakim-hakim, sama ada mahkamah syariah maupun mahkamah sivil. Tetapi sebenarnya tuntutan untuk melakukan keadilan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya diletakkan kepada diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri untuk melakukan keadilan. Contohnya, arahan
dan tuntutan melakukan keadilan ini diletakkan kepada para suami contohnya, untuk melaksanakan keadilan, memberikan hak kepada isteri-isteri dan juga anak-anak. Dan juga ianya merupakan satu tuntutan keadilan yang diletakkan kepada isteri-isteri untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai isteri-isteri kepada suami-suami mereka. Dan dalam masa yang sama juga, ia juga merupakan satu tuntutan untuk melakukan keadilan kepada anak-anak. Maknanya anak-anak mempunyai tanggungjawab untuk melakukan keadilan dan memberikan hak kepada ibu dan bapa, hak ketaatan kepada ibu dan juga bapa. Jadi maknanya di sini tuan-tuan dan puan, bila mana saya menyebut tentang peranan mahkamah syariah, hakim-hakim mahkamah syariah yang dilantik untuk melakukan ataupun menghukum dengan adil, maka sudah tentu tanggungjawab yang sama juga diletakkan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai orang-orang Islam yang mengaku diri mereka orang-orang yang beriman. Jadi apabila prinsip keadilan ini ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan sahaja hakim-hakim mahkamah syariah, tetapi juga mereka-mereka yang berurusan suami dan isteri yang memfailkan tuntutan ataupun yang belum memfailkan tuntutan di mahkamah syariah, mereka hendaklah memastikan bahawa mereka ini perlu melakukan keadilan. Kita lihat dalam surah An-Nisa yang saya bacakan tadi, ayat 135, jelas Allah SWT menunjukkan kepada kita semua bahawa kita wajib untuk melakukan keadilan, memberikan keterangan yang benar, walaupun keterangan itu tidak memihak kepada kita. Allah SWT, saya ulang balik sebut, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Maknanya ini adalah merupakan suruhan kepada, bukan saya saja kepada saya sebagai ketua hakim, hakim-hakim mahkamah syariah, tetapi juga suruhan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, suami-suami dan isteri-isteri dan anak-anak yang menonton FB Live pada pagi ini. Maka menjadi kewajipan kepada kita semua untuk memberikan keterangan. Bila kita pergi ke mahkamah syariah, kita hendak membuat sesuatu dakwaan, kita nak memberikan sesuatu keterangan, maka wajib ke atas kita untuk memberikan keterangan yang adil, walaupun keterangan itu tidak memihak kepada kita. Nah, kalau begitulah tuan-tuan dan puan, kalau mahkamah syariah ini berperanan untuk menegakkan keadilan, memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang bertikai di hadapan hakim-hakim mahkamah syariah, maka sudah tentu saya tekankan di sini, tuntutan yang sama juga hendaklah dilaksanakan oleh suami ataupun isteri yang telah memfailkan tuntutan di mahkamah, ataupun mereka-mereka yang berhasrat untuk memfailkan tuntutan di mahkamah syariah, mereka hendaklah memastikan bahawa setiap dakwaan yang dikemukakan di mahkamah syariah adalah merupakan dakwaan-dakwaan yang benar, bukan dakwaan-dakwaan yang palsu. Sebab kalau kita kemukakan dakwaan-dakwaan yang palsu, maka sudah tentu kita tidak melakukan keadilan. Sebab di dalam surah yang saya bacakan sebentar tadi, jelas Allah SWT telah mengarahkan hakim-hakim mahkamah syariah, bukan saja hakim-hakim mahkamah syariah, tetapi juga kepada semua mereka yang berurusan dengan mahkamah syariah untuk memberikan keterangan yang adil, yang benar, walaupun keterangan-keterangan tersebut tidak memihak kepada kita. Nah, kalau begitulah kedudukannya tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan berjaya membentuk satu komuniti yang segar, komuniti yang benar-benar aman apabila setiap seorang daripada kita melaksanakan kewajipan untuk menegakkan keadilan. Bagi suami, menjalankan tanggungjawab mereka, melaksanakan tanggungjawab mereka seperti mana yang dituntut di dalam Islam, seperti mana yang diperuntukkan dalam undang-undang di negara kita.
dan apabila setiap unit daripada mereka-mereka yang membentuk sistem kekeluargaan tadi, maka sudah tentu kita akan berjaya kemudiannya. Bila satu keluarga yang harmoni, keluarga yang penuh dengan sakinah, ketenangan, keluarga yang penuh dengan mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat dibentuk dalam keadaan kesemua unit individu dalam kekeluargaan tadi melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh adil dan saksama, maka sudah tentu kita akan kemudiannya berjaya membentuk satu komuniti yang bertanggungjawab, komuniti yang benar-benar ada timbul keamanan apabila keluarga yang dibentuk tadi mempunyai adalah terdiri daripada keluarga-keluarga yang ada ketenangan, ada keamanan dan juga kasih sayang, maka sudah tentu kita akan boleh membentuk masyarakat komuniti yang sama juga, dan seterusnya kita boleh membentuk satu negara apa yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu satu negara yang baik di mana masyarakatnya adalah terdiri daripada mereka-mereka yang bertanggungjawab melaksanakan keadilan tersebut. Jadi dalam konteks inilah saya jelaskan bahawa di bawah Perlembagaan Persekutuan jelas memberikan kuasa yang begitu besar dan begitu penting kepada mahkamah-mahkamah syariah untuk menegakkan keadilan dalam bidang kuasa yang diberikan kepada mahkamah syariah. Itu saya sebut secara umum berkaitan dengan peranan mahkamah-mahkamah syariah dan di mana kedudukan mahkamah syariah itu di bawah Perlembagaan Malaysia. Dalam konteks bidang kuasa pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bidang kuasa ini adalah merupakan tahad ataupun tahad kuasa yang diberikan oleh perlembagaan khususnya dan undang-undang kepada mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Yang ini kita perlu faham sebab seperti mana yang telah saya sebutkan daripada awal tadi, perkara 4 Perlembagaan Persekutuan telah menyebut secara jelas bahawa undang-undang Perlembagaan Persekutuan ini adalah merupakan supreme law of the land, iaitu merupakan undang-undang yang paling utama, yang paling agung di negara kita ini. Maka dalam menentukan bidang kuasa mahkamah syariah ini juga, maka rujukan kita perlu dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh katakan di sini bila kita menyebut tentang bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia ini, ianya adalah terhad kepada undang-undang diri. Itu disebut secara umumnya, iaitu bidang kuasa mahkamah syariah melibatkan kepada undang-undang diri, personal laws, mereka-mereka yang beragama Islam sahaja. Itu disebut secara jelas di bawah senarai yang kedua, jadual yang ke-9, senarai yang kedua. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa mahkamah syariah ini boleh dikatakan sebagai mahkamah keluarga, melibatkan orang-orang Islam, sebab hakim-hakim mahkamah syariah tidak diberikan bidang kuasa untuk mendengar pertikaian-pertikaian yang selain daripada yang melibatkan undang-undang diri mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Persoalan berkaitan dengan kontrak, sewaan, berkaitan dengan komersial contohnya. Yang ini semuanya melibatkan bidang kuasa undang-undang civil. Jadi maknanya dalam konteks negara kita ini, kita mengamalkan dua legal system, iaitu mewujudkan dua mahkamah. Satu mahkamah syariah dan satu lagi adalah mahkamah civil. Mahkamah civil ini di bawah Perlembagaan Persekutuan, mereka mempunyai bidang kuasa yang lebih luas. Betul, contohnya di Sabah Sarawak kita ada mahkamah adat, tetapi dalam konteks ini secara umumnya kita membincangkan maknanya mahkamah syariah dan juga mahkamah civil. Di mahkamah civil, saya dah sebut tadi bahawa mereka ni hakim-hakim mahkamah civil, dia mempunyai bidang kuasa yang lebih luas daripada hakim-hakim ataupun mahkamah syariah. Dan manakala mahkamah syariah tadi
bidang kuasanya adalah dihadkan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk mendengar dan membicarakan kes-kes yang melibatkan undang-undang diri orang-orang yang beragama Islam. Dalam masa yang sama juga, hakim-hakim mahkamah syariah ataupun mahkamah syariah ini diberikan bidang kuasa untuk mendengar kes-kes jenayah tertentu yang melibatkan akidah orang-orang Islam contohnya, yang melibatkan moral tertentu seperti kesalahan-kesalahan khalwat, dan lain-lain lagi, yang melibatkan kesalahan doktrin palsu yang melibatkan akidah orang-orang Islam. Yang ini adalah undang-undang jenayah yang terhad, yang diletakkan kepada dan diberikan bidang kuasa kepada hakim-hakim mahkamah syariah. Jadi maknanya secara ringkasnya, bidang kuasa mahkamah syariah ini diberikan kepada hakim-hakim ataupun mahkamah syariah yang melibatkan undang-undang diri kekeluargaan, hanya yang melibatkan orang-orang Islam, dan juga bagi undang-undang jenayah had seperti mana yang termaktub di dalam akta ataupun enactment jenayah syariah di seluruh negara.